situasi kan, ayah dengan ibu berpisah ni sebagainya kan. Kadang-kadang kita tengok anak tersebut kadang-kadang ada mempunyai sifat yang marah tau. Mereka tahu ayah dia tak bertanggungjawab, ayah dia tak memberikan hak kepada dia, tak berikan nafkah kepada dia, dia akan ada simpan ataupun akan ada perasaan marah dia. Hari ini kita akan raikan soalan-soalan yang telah diberikan kepada kita daripada mungkin kita kata jemaah ataupun netizen yang bertanya melalui email Masjid Al-Iman. Setelah kita merumah tangga, peranan ibu dan ayah yang perlu kita jalankan kepada mereka tapi mereka telah bercerai. Maknanya mungkin dia dah meninggal rumah tangga tapi ibu dengan ayah dia memang dah bercerai ataupun baru bercerai dan sebagainya. Jadi bagaimana dia nak memberikan, kata orang tu sebagai seorang anak kan, memberikan peranan kepada mereka berdua. Tu mungkin soalan yang pertama dululah untuk kita jawabkan benda ni. Ustaz Zuhri boleh kongsi? Tanggungjawab kita sebagai seorang anak, kalau kita nak lihat dalam Al-Quran, Allah dah jelaskan wabil walidaini ihsana. Jadi kita berlaku baik dengan ibu dan ayah kita. Jadi berlaku baik dia dah luas, iaitu menjaga kebajikan, memberi nafkah, melayani dengan yang baik. Jadi setiap daripada family tu situasi dia berbeza. Kalau kita lihat ibu dengan ayah dia walaupun dah berpisah, kadang-kadang kita tengok ibu dia dah berkahwin dengan yang lain, ayah dia dah kahwin dengan yang lain. Kemudian kita tengok juga situasi antara hubungan ibu tersebut ataupun ayah tersebut dengan anak dia. Ada yang masih berhubung, ada yang macam terus tinggalkan dan sebagainya. Jadi situasi dia berbeza-beza tau. Tapi yang paling kunci utama yang saya boleh berikan, kita berpegang dengan Al-Quran, iaitu kita berlaku baik. Walau bagaimanapun ibu dengan ayah tersebut buat kita macam mana, tak layan kita, buat bodoh dengan kita dan sebagainya, kita tetap berlaku baiklah. Dan juga dalam masa yang sama kita lihat dalam situasi mereka, kalau mereka perlukan sokongan daripada segi kewangan, kita perlu bantu. Walaupun mereka mungkin berpisah ataupun mungkin ada masalah keluarga sebagainya, kita bantu yang mana yang mampu. Yang penting sekali berlaku baiklah. Tak kira dalam masa mana, dalam keadaan macam mana pun kita kena berlaku baiklah. Cakap tentang pengisian Al-Quran tersebut, saya teringat mengenai tentang surah Luqman iaitu nasihat Luqman kepada anak dia. Antara perkara mengenai tentang ibu dan ayah kita, walaupun mereka berlaku syirik kepada Allah, tapi kita tidak disuruh untuk berlaku kasar kepada mereka, bertindak marah kepada mereka. Kita masih lagi perlu melakukan perkara yang ma'ruf kepada mereka. Selagi mana mereka tidak memaksa kita ataupun menyuruh kita untuk menyekutukan Allah SWT. Apatah lagi kalau sekiranya ibu dan ayah sudah berpisah tapi mereka masih lagi memeluk agama Islam, walau macam mana sekalipun mereka melakukan perkara yang menyinggung perasaan kita, still peranan kita masih lagi perlu untuk berbuat baik kepada mereka. Ini juga merangkumi dengan, bukan saja berpisah, tapi merangkumi juga dengan mereka yang mendirikan rumah tangga yang mungkin dia punya ibu dengan ayah luar negara, ataupun yang mendirikan rumah tangga tetapi ibu dengan ayah mereka masih lagi beragama yang lain. Kita still maknanya perlu meminta berlaku baik dengan mereka, kerana berlaku dengan baik dengan mereka itu merupakan satu kebaikan yang kita buat. Dan dengan kita buat baik dengan mereka, Allah pun redha dengan dengan kita punya nilai. Mudah-mudahan rumah tangga dia tu berkekalan lah, insya-Allah. Cuma tambahan daripada situasi kan, ayah dengan ibu berpisah ni sebagainya kan. Kadang-kadang kita tengok anak tersebut kadang-kadang ada mempunyai sifat yang marah tau. Mereka tahu ayah dia tak bertanggungjawab, ayah dia tak memberikan hak kepada dia, tak berikan nafkah kepada dia, dia akan ada simpan ataupun akan ada perasaan marah daripada situ. Jadi daripada situ, walaupun ayah dan ibu kita macam gitu, sebagai seorang anak, peranan dia sebagai permulaan, peranan dia tu perlu ada sifat pemaaf lah. Mesti sabar dan juga pemaaf. Memang kita tahu ibu dengan ayah kita tak, kalau sekiranya lah tak menjalankan tanggungjawab dengan yang baik, kita sebagai seorang anak, kita jangan contoh perkara tersebut. Kita buat yang sebaliknya lah, iaitu buat berbaik lah. Itu di antara tips lah yang boleh kongsikan. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz Zuhri tekankan tadi, melalui pengalaman yang saya lalui juga untuk kongsi dengan penonton. Ada juga yang nak mendirikan rumah tangga tetapi
mereka tidak pernah bertemu dengan ayah mereka, dan di saat itu lagi-lagi yang perempuan, mereka perlu mencari wali mereka, dan bila mereka bertemu dengan wali mereka, ataupun ada juga yang pasangan lelaki yang dah lama tak jumpa dengan ayah, bila ditanya, oh ayah saya dah tinggalkan daripada kecil, jadi dia dah dengan kita dah tak ni lah ustaz dan sebagainya. Walaupun apa yang sahaja ayah yang lakukan perkara tersebut, kita sebagai anak perlu mempunyai sifat syukur kerana dengan izin Allah kita dilahirkan atas asbab mereka. Betul. Dan juga dengan dalam masa yang sama, sifat pemaaf tadi memang penting, memaafkan kekhilafan mereka dan kemudian membuka lembaran yang baru dengan tidak melakukan seperti mana yang mereka buat. Kata orang Melayu tu, buang yang keruh, ambil yang jernih. Kerana untuk menekankan tadi yang ditekankan Ustaz Zudi juga, untuk tunjukkan contoh pada masa akan datang kepada anak-anak kita. Takkan kita nak anak-anak kita pun berlaku sama seperti yang terjadi pada kita. Jadi tunjukkan contoh dan teladan yang baik, insya-Allah. Ni belum lagi cerita pasal ibu dengan ayah yang dalam penjara semua, lagi bermasalah. Banyak sangat. Sampai di sini saja kita siri kali ini. Insya-Allah kita bertemu pada siri akan datang. Anda ada manfaatnya dalam video ini, jangan lupa like dan juga share video ini. Dan Ustaz Zudi, kita boleh tengok kalau ada soalan kat bawah boleh tengok dekat bawah sini, insya-Allah. Okey, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.